أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini dapat lagi kita sama-sama berada dalam majlis tazkirah. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat lah pada abah dan semua anak-anak abah lah, depan abah ni. Okey, tamunya abah nak pagi ni nak ucap terima kasih lah Yaya, B, Alo, Ridho, Ime, Mama sekali lah turut semaya. Satu kewajipan ucap terima kasih tu bagi pihak abah, bagi pihak anak-anak abahnya, lah kena satu tanggungjawab. Maknanya pakat turut semaya tu sebagai bapa, lepaslah satu beban ni. Ya, mak pun lepaslah satu beban ni sebab anak menunaikan tanggungjawab. Kan? Di peringkat abah, tapi di peringkat anak-anak abah, Ridho, Alu, kena faham tu. Bagaimana nak membina keluarga pula lepas ni. Ya, setelah berumah tangga nanti, inilah keadaannya. Yang cara kita nak membina keluarga kita, nak rapatkan hubungan antara ahli keluarga, dan nak mewujudkan kemesraan antara ahli keluarga supaya tak berlaku konflik. Kalau tidak, kita masing-masing bawa diri lah. Ada bawa diri ada, dah bawa diri dah. Tak pernah ada hubungan yang mesra. Bukan tak ada, tak berpeluang. Jadi kalau kita duduk dalam majlis macam ni, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan turunkan sakinah, mana ketenangan, supaya kita boleh menerima adik-beradik kita, kita boleh terima ayah kita boleh terima mak kita. Bukan mudah ni. Sebab kadang-kadang dalam keluarga porak-poranda, sebab mereka tak pernah duduk dalam satu majlis, tak pernah tengok mata. Jadi masing-masing bawa diri, kan? Jadi hubungan baik tu tak ada lah. Jadi banyak masalah keluarga yang tak boleh diselesaikan. Tapi hari ni alhamdulillah lah, waktu subuh kita boleh duduk sama-sama, bukan duduk dekat lah, maksudnya boleh lah duduk bincang, tengok mata, bertukar-tukar fikiran, meluahkan masalah sekali ada dalam ni. Mudah-mudahan menimbulkan kasih sayang antara kita. Jadi selepas ni abang dengan abang imam pun sama, besar nanti dah rumah tangga, kena buat lah majlis-majlis yang menarik ahli keluarga supaya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan memupuk kasih sayang antara ahli keluarga supaya kita kurangkan konflik. Tidak banyak konflik, susah. Daripada konflik itulah perbalahan, perpecahan. Itu kita nak minta Tuhan pelindung lah. Okey, jadi pagi ni abah nak bawa satu tajuk yang sangat penting, iaitu berkenaan dengan taubat. Surah An-Nisa, surah An-Nisa ayatnya 17 dan ayat 18. Jumpa Rabbi. Surah An-Nisa ayat 17 dan 18. Baik, kita kena faham apa dia itu yang dikatakan sebagai taubat dan bagaimana. Kan? Baik, abah baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Baik, innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah itu lilladzina ya'maluna su'a, bagi mereka-mereka ya'maluna, mengerjakan su'a, kejahatan, bijahalah, dengan cara jahil, dengan cara tak tahu, dengan cara tak matang lagi. Itu dia buat jahat macam tu. Semua kemudian yatubuna min qarib, mereka itu kembali bertaubat kepada Allah min qarib, dengan segera. Jadi apabila dia tahu benda tu salah, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ulaika, maka orang yang macam inilah yatubullahu alaihim, yang Allah terima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Jadi daripada ayat ni kita kena faham, taubat yang diterima dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah lillazina ya'maluna su'a bijahalah, bagi mereka-mereka yang melakukan kejahatan, keburukan, dosa bijahalah, dengan sebab mereka tak tahu, dengan sebab mereka tak matang. Inilah kita dalam satu-satu urusan hidup, dalam satu-satu suasana, kadang-kadang kita tak tahu benda tu salah mah. Jadi kita terbuat. Ataupun dengan sebab ketidakmatangan kita, muda lagi kita ni, dan dengan sebab pertimbangan kita tak berapa tepat lagi, kita melakukan kesalahan. Tapi apabila buat kesalahan tu, tiba-tiba kita tahu benda tu salah, maka cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di sini kita tak boleh melakukan kejahatan yang memang kita tahu. Kejahatan tu kita sedar sangat benda tu mudah sangat. Tahunya baunya haram, tak boleh. Mana kita sengaja lakukan dengan cuai, dengan derhaka kepada Allah, tak boleh lah macam tu. Faham tak? Kita tahu satu benda tu memang haram, memang orang diketahui secara mudah, benda tu tak boleh, tiba-tiba kita buat juga. Itu bukan jahalah lah. Jadi taubat di sini ialah melakukan keburukan. Jahalah ialah dengan cara yang kita tak tahu, dan apabila kita tahu benda tu salah, cepat-cepat bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma para ulama di sini jahalah sini tak tahu ni, dia memberi satu penafsiran yang besar sangat. Manusia siapa sahaja yang melakukan kejahatan sebelum sampai ajal dikira sebagai jahalah. Sesiap ni huraian para ulama ni, perbahasan para ulama. Apakah yang dimaksudkan jahalah itu? Kejahilan di situ. Jadi para ulama banyak perbincangan, cuma abah ambil satu rumusan. Jahalah situ ialah selama mana kita masih hidup, sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, maka itu peluang bertaubat, walaupun sebesar mana dosa. Faham tak? Kalau tengok ayat ni, zahirnya speak kan, mana buat dosa secara jahalah, secara tak tahu. Tapi ulama menghuraikan jahalah tak tahu di situ ialah sehingga kita menghembuskan nafas yang terakhir, maka taubat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sebesar mana dosa. Tapi di sini janganlah kita kalau gitu tak apalah, kita tunda. Tak boleh. Kita tunda taubat itu merupakan satu dosa dah. Merupakan satu kecuaian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Sebab kita tak tahu bila kita mati. Dan yang keduanya, kita nak mendidik diri kita. Taubat ni mendidik diri kita, takut-takut tak sempat. Abah bagi contoh, kita nak buang satu sifat mazmumah dalam diri kita. Contohnya nak buang sikap dengki, sikap mudah sakit hati. Boleh tak dalam satu hari? Tak boleh mah. Kita nak buang sikap malas kita dalam satu hari, boleh tak? Tak boleh. Jadi dia perlukan masa. Itulah yang dikatakan taubat tu. Kita nak memupukkan semangat rasa kasih sayang pada orang lain dalam satu hari, boleh tak? Tak boleh. Dia makan masa. Kita nak memupukkan kemesraan kita dengan ahli keluarga dalam satu hari, boleh tak? Tak boleh. Dia perlukan masa. Jadi taubat di sini ialah bermula daripada sekarang, pupuk diri kita, supaya di penghujung hayat kita benar-benar menjadi orang yang baik. Sama menunaikan solat 5 waktu lah. Kalau kita tak solat, tiba-tiba taubat solat, tak jadi, dia akan payah. Mana daripada kecil lagi, daripada umur 10 tahun lagi kita solat. Maksud sampai umur 70 tahun tu, solat tu sudah menjadi sebati dengan kita. Itulah yang dikatakan taubat. Faham tak? Menyayangi masyarakat. Kita benci-benci kepada masyarakat, tiba dalam satu hari kita menyayangi masyarakat. Tak jadi gitu. Maknanya daripada kita sekarang, kita pupuk sayang kepada orang lain. Barulah dekat nak mati tu, kita mati dalam keadaan tak ada dosa dengan orang lain. Sebab itulah taubat ni tak boleh cuai. Tak boleh cuai, mana tak boleh tunda-tunda. Mana apabila sedar sekarang, kena pupuk dan kena jaga. Kena latih diri kita. Itulah yang dikatakan taubat. Bagi setengah-setengah pihak mengatakan taubat berlaku satu malam itu satu keadaan yang sangat susah sangat. Dia bukan begitu. Dia adalah mendidik diri supaya di penghujung hayat kita dalam keadaan sempurna. Boleh? Jadi sekarang nak buatlah.
Kita buang sifat-sifat mazmumah dalam diri kita banyak. Benci ke orang, mudah marah, mudah sakit hati, dengki. Ini benda-benda ni malas, cuai. Nak buat benda-benda ni kadang-kadang makan masa lah. 3-4 tahun, 5-6 tahun, 10 tahun. Itulah yang dikatakan taubat. Malas, hanyut dengan keseronokan. Itu semua tu kena didik diri supaya daripada satu masa ke satu masa sikit-sikit buat, dan penghujung usia kita menjadi orang-orang yang baik. Jadi itulah ya Tuhan naknya, mendidik diri. Jadi Rasulullah sendiri pun dihantar, diutuskan pada umat manusia ni untuk mendidik manusia. Didik itulah yang dikatakan taubat, kembali. Sedikit demi sedikit kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga 100% lah. Maknanya apabila kita dah sampai satu hubungan yang baik, kita tak nampak dah dunia ni. Maknanya kecil sangat dah bagi kita. Pada masa itulah apabila kita merasakan dunia ni kecil sangat, pada masa itulah baru kita tak mudah sakit hati dengan orang lain, tak rasa dengki dengan orang lain, tak rasa marah dengan orang lain. Sebab apa? Sebab kita nampak urusan dunia ni bagi kita benda yang kecil sangat. Tapi hari ni kalau kita nampak urusan dunia ni benda besar, orang lain ada kita tak ada, kenapalah diri aku ada kita besar, aku tak ada, dengki. Kan? Kenapalah adik-beradik aku ni lebih daripada aku, dengki. Sebab kita nampak semua tu besar bagi kita. Itulah yang menjadi alat bagi syaitan untuk dorong kita tambah mazmumah. Akhirnya kita akan jadi sakit jiwa lah. Stres. Orang yang stres ni, perhatilah, orang yang banyak sangat penyakit-penyakit mazmumah yang ada dalam diri dia. Dia tak boleh tengok orang lain senang pun dia rasa nak marah. Tengok orang lain kaya pun dia rasa nak marah. Tengok adik-beradik pandai pun dia rasa nak marah. Sebab apa? Sebab sikap mazmumah. Dia nampak besar sangat urusan dunia ni bagi dia. Dia tak boleh tahan tengok orang lain lebih daripada dia. Jadi taubat tu buat benda tu lah, sehingga kita betul-betul neutral. Tak apa, tengoklah apa-apa. Ini urusan dunia, tak apa Tuhan bagi dia, tak apalah. Aku tak dapat, aku boleh sabar. Boleh qanaah, puas hati dengan apa yang ada pada aku. Boleh. Itu yang dikatakan Abah cerita sebab apa? Sebab anak-anak Abah ni satu masa pergi ke sana, pergi sini, duduk dalam jabatan tu, duduk dalam jabatan ni, akan bergaul dengan orang ramai. Jadi nak mengelakkan stres, nak mengelakkan tekanan, kita kena menerima orang lain. Sebagaimana orang lain terima kita. Jadi kalau kita tak boleh terima orang lain, tu stres tu. Kita pergi jabatan mana pun, tengok orang tu, tengok dalam keadaan prasangka buruk. Itu kita stres tu. Cuba kita terima orang lain. Tak apa, kita pergi ke mana pun, kita senang hati dan kita boleh masuk dengan sesiapa sahaja. Kalau nanti mengentubuh iman mana jabatan ke, itu kena tengok orang lain tu dalam keadaan husnuzan, sangkaan baik, barulah ada kasih sayang, dan barulah kita boleh hidup dalam keadaan tak apa. Tapi nak dapat benda ni kena dua keadaan lah. Satunya kena berusaha, latih dia. Hidayah keduanya angkat tangan minta dengan Tuhan juga, supaya Tuhan anugerahkan kepada kita ketenangan hati kita. Janganlah aku ni berusaha secara fizikal saja, tak berjaya juga. Mana kita dua ikhtiar secara fizikal dan harapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara kita bertakarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi dah, menunaikan solat, puasa apa, supaya Tuhan hantar sifat yang terpuji dalam diri kita. Tuhan sebatikan dengan jiwa kita. Boleh faham tak tu? Itulah yang dikatakan taubat tu. Dia amat luas, dia amat menyeluruh. Itu taubat. Bukanlah setengah-setengah tafsir taubat ni kembali kepada Allah dalam masa sehari, lepas tu jadi baik, tak bergaul dengan orang apa dia. Bukan begitu. Taubat ni kita boleh menyesuaikan diri kita dengan masyarakat dan boleh bertakarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan taubat.